Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan, dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak, dan sama-sama kita mohon petunjuk supaya Allah Taala menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Astaghfirullahalazim. Pada video yang lalu saya telah menjelaskan secara ringkas tentang satu kiriman daripada orang yang menamakan dirinya Pak Hitam, ya. Ia bertanya tentang kalam Datuk Sanggul, adakah ia zindik atau tidak, dan saya telah menjelaskan daripada dua sudut, iaitu sudut zahir dan sudut batin ataupun sudut makam, ya. Di mana kalau kita mengambil kalam itu dari sudut zahir, ia akan menjatuhkan kita kepada zindik. Tetapi kalau kita melihat dari sudut makam yang kita juga telah alami, maka tidaklah menjadi zindik, ya. Dan pada kali ini saya ingin buat satu reaction lagi tentang satu lagi hantaran daripada orang yang sama, iaitu Pak Hitam, ya. Saya pun tak kenal dia ni, saya tak kenal. Cuma saya membaca apa yang dia hantar, ya, dia hantar. Dan reaction saya ini tidak bertujuan sama sekali untuk merendah-rendahkan atau mencela ataupun mengatakan Pak Hitam ini beriktikad dengan iktikad ini. Tidak. Ya, kerana ia pun tidak bertanya apa-apa. Ia tidak bertanya dan tidak mengatakan ini iktikad dia. Tidak. Cuma saya bersangka baik bahawa ia menghantar stiker ini untuk kita bincangkan. Ya, kita bincangkan. Dan tidak ada kena-mengena dengan sesiapa pun, semua ada hidup ataupun mati. Ya. Baik. Stiker ini ada saya sertakan di sebelah. Ya. Stiker ini berkata dalam bahasa ada bahasa. Ya. Bahasa syariat, rahsia insan, rahsia aku. Rahsia aku, rahsia insan. Bahasa tarekah, insan itu bayangan aku. Aku ini bayangan insan. Bahasa hakikat, insan itu kenyataan aku. Aku ini kenyataan insan. Dan bahasa makrifat, insan inilah sebenarnya aku. Aku inilah sebenarnya insan. Baik. Saya akan jelaskan satu persatu, ya. Dalam bahasa syariat, rahsia insan, rahsia aku. Rahsia aku, rahsia insan. Ini tidak ada masalah. Ya. Kerana apa? Rahsia insan itu maksudnya roh. Ya. Roh. Roh itu adalah rahsia Allah. Ya. Roh. Mana dalaman kita ataupun hakikat diri kita ini rahsia Allah. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman maupun dalam Quran, apabila kamu ditanyakan tentang roh, katakanlah roh itu rahsia Tuhan. Ya. Jadi ini tak ada masalah. Dan Tuhan itu pun rahsia bagi makhluk, kerana makhluk tidak boleh melihat zat Allah Ta'ala. Kerana zat Allah Ta'ala itu bukan jisim, bukan diri, bukan benda. Ya. Okey, bahasa tarekat, insan itu bayangan aku ini bayangan insan, pun tak ada masalah. Kerana ulama sufi mengibaratkan makhluk itu adalah bayangan Allah. Manusia itu bayang-bayang bagi Allah. Apa maksudnya? Maksudnya manusia itu adalah tempat kita untuk mengenal Allah. Nak kenal Allah, lihatlah ciptaannya ataupun bekas afalnya. Ya. Dan itu ibarat kata apabila kita nak melihat sesuatu objek, lihat bayangnya. Kalau objek itu berbentuk empat segi, bayangnya pasti akan berbentuk empat segi. Jika objek itu orang, maka bayang itu akan berbentuk orang. Itu maksudnya. Bukan maksudnya hakikat seperti bayang, tidak. Ya. Dan bahasa hakikat insan itu kenyataan aku, dan aku ini kenyataan insan, pun tak ada masalah. Ya, kerana orang-orang sufi muhakkikin, ya, melihat kita ini adalah tajalli Allah. Ya, tajalli Allah. Kerana sesuai dengan satu hadis kursi yang banyak terdapat dalam kitab tasawuf, ya, aku adalah perbenaran yang tersembunyi, maka aku suka dikenal, maka aku jadikan insan makhluk itu untuk mengenal akan daku. Jadi Allah Ta'ala itu ibarat tersembunyi.
apabila tidak ada makhluk ataupun pihak kedua yang wujud. Dia tersembunyi, tiada siapa yang tahu. Dan apabila Allah Ta'ala mencipta makhluk, maka barulah ada pihak kedua yang tahu yang Allah Ta'ala itu wujud. Maka kita ini adalah tajalli Allah. Maksudnya tempat Allah Ta'ala memperlihatkan dirinya untuk kita kenal. Kita kenal melalui ciptaannya, af'alnya. Jadi tak ada masalah yang ini. Yang keempat, bahasa makrifat. Insan inilah sebenarnya aku, dan aku inilah sebenarnya insan. Ini yang menjadi masalah. Kerana apa? Jika kita tidak memahami, kita akan terjebak di dalam zindik. Kerana apa? Ayat ini mengatakan insan inilah sebenarnya aku ini sebenarnya insan. Maknanya insan atau manusia adalah sebenarnya Allah. Allah itu sebenarnya insan. Kenapa saya katakan berbahaya ataupun jadi masalah? Kerana kalam ini, insan adalah aku, Allah adalah insan. Sebenarnya ini adalah beberapa daripada bentuk-bentuk kalam. Kalam ulama sufi yang muhakkikin dalam keadaan fana billah. Fana billah. Ketika itu dia tidak ingat lagi kepada yang lain. Dia hanya ingat kepada Allah. Karam ia dalam fana billah. Maka seolah-olah ia berkata, aku adalah Allah. Seperti kata anal haq, kata al-halas. Anal haq, kata al-halas. Akulah kebenaran, akulah Tuhan. Adakah al-halas berkata, beriktikad dia itu Tuhan? Tidak. Tidak sama sekali. Kalamnya itu adalah syatahat yang terbit daripada karam ia kepada Allah. Tidak ingat ia yang lain melainkan Allah. Maka terpancut ataupun terlatah ia perkataan dari mulutnya, akulah Allah, akulah kebenaran. Contoh untuk kita pun dah faham. Bukan hakikat. Contoh, kita tengah berjalan dalam satu jalan. Ghalib kita, tak ingat ke lain, jalan. Tiba-tiba kita sepak tunggul. Kita baru berkata, Allah. Adakah tunggul itu Allah? Tidak. Tunggul itu bukan Allah. Tetapi terlatah pada mulut kita, Allah. Ketika tersepak tunggul itu, terperanjat kita tersepak tunggul. Ini maksudnya. Dan apabila kalam syatahat ini ditulis, jadilah yang seperti ini. Insan itu adalah sebenarnya aku. Insan itu sebenarnya aku, Allah. Allah itu sebenarnya insan, aku. Dikalamkan, jadilah ini bentuk perkataannya. Tapi sebenarnya tidak begitu. Jadi ini jangan kita salah faham. Jikalau kita mengambil bulat-bulat, kita tidak mencapai makam fana dan tidak memahami keadaan al-halas ataupun sufi muhakkikin itu berkata seperti begini, kita ambil. Kita pun berkata, tengok, al-halas berkata, anal haq, akulah kebenaran. Sufi berkata, insan inilah sebenarnya aku. Maka sebenarnya kita ni Tuhan. Tuhan kita ini. Ini yang akan jatuh kepada zindik. Kita mengambil zahir perkataan ahli sufi. Ahli sufi itu. Seperti kata Syekh Zainal Abidin Al-Khattani dalam kitabnya Aqidatul Najin. Ramai orang mengambil perkataan al-halas secara zahir, kemudian dijadikan ilmu, dijadikan qaul dan khayal. Maka tersalah mereka itu. Kerana tidak mencapai keadaan ataupun ehwal al-halas. Jadi kita lihat pada diri kita, adakah kita memahami kalam yang dikatakan bahasa makrifat ini secara zahir ataupun secara pandangan makam yang kita telah sampai. Cek diri kita. Jadi kalau kita mengambil zahir, kita akan jatuh kepada zindik. Kalau kita mengambil secara hakikat ataupun secara makam, tidak zindik. Tetapi haram hukumnya. Haram kita berkata. Kita berkata ini. Kerana apa?
kerana Al-Hallaj itu dihukumkan bunuh oleh ulama sezaman, bahkan oleh penghulu ahli sufi. Dia berkata pada zahirnya Al-Hallaj patut dibunuh. Syekh Junaid mengambil nisbah zahir, nisbah zahir Al-Hallaj yang berkata Al-Haq. Jadi haram hukumnya kita mengambil berkata perkara ini, kita mempermain-mainkan ataupun kita sebar-sebarkan. Haram. Haram. Jadi hendaklah dia faham. Hendaklah dia faham apa masalahnya yang dikatakan bahasa makrifat. Anal haq. Aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku. Supaya kita tidak tercebur di dalam zindik. Sekali lagi saya katakan, reaction saya ini tidak ada tujuan untuk merendahkan siapa, secara umum. Secara umum. Jadi masing-masing yang menonton video saya ini, cek diri masing-masing. Cek diri masing-masing. Sekianlah dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.